Ini baru madani. Bina tamadun. Madani ini bukan tamadun orang kaya saja, tamadun rakyat, tamadun negara. Saya tak kata madani untuk orang kaya, saya kata negara itu harus madani. Ramadan ini ada keistimewaannya kerana bulan turunnya unzila fihil Quran, turunnya Al-Quran. Dan kita sebagai orang Islam kita kena tanya, turun Quran itu tentu keyakinan kita, rukun kepercayaan kita, tapi untuk apa? Quran menjawab, hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, petunjuk, wal furqan, kerana dengan Quran itu kita boleh menentukan, menilai tentang hak dan batil, tentang ma'ruf dan mungkar, tentang baik dan buruk. Maknanya petunjuk kepada manusia ini dengan membaca, memahami dan mengamalkan Quran. Sebab itu generasi Quran, generasi di bawah pimpinan junjungan besar Nabi Muhammad SAW itu disebut al-jilun Quraniyun farid, generasi Quran yang unik, tersendiri. Quran belum diturun secara lengkap, tetapi ayat-ayat itu dibaca, dihafal dan diamalkan. Sebab itu peringatan kepada kita semua memanfaatkan waktu ini untuk cuba menghafal dan mengamalkan. Kerana kalau tidak ada petunjuk kepada manusia sebenarnya. Ini keistimewaan dalam Islam. Walaupun kita majoriti orang Islam, kita ada minoriti dari bukan Islam, tetapi Allah menjamin kalau kita itu faham, maka umat ini umat yang mempertahankan equilibrium, keseimbangan, ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Maknanya Allah janjikan kepada kita ini umat yang mempertahankan keseimbangan. Dia tahu tanggungjawab dunia dan akhirat, iman dan ilmu, akal dan kalbu, rohani dan jasmani, man and nature, manusia dan persekitaran, kehidupan. Sebab itu tak boleh langgar segala tumbuh-tumbuhan ni, bukit bukau dirobohkan, balak ditebang sesuka hati. Jahanam kerana tidak ada equilibrium atau keseimbangan. Yang bila kerusakan, fasad yang berlaku itu selalunya menimpa rakyat, terutama rakyat yang lebih rendah kedudukan mereka atau lebih miskin. Sebab itu bila orang itu diamanahkan, kata Fahmi sebagai ahli parlimen lepas pantai, sekarang saya lantik dia sebagai menteri, orang muda-muda sikit. Maknanya dia itu bukan mewakili bangsa South saja, dia mewakili Kerinci, dia mewakili semua rakyat. Maknanya keluhan rakyat itu mesti didengar, dan dasar kerajaan ini mesti mengambil kira perimbangan yang disebut dalam Quran. Kalau itu dilakukan ummatan wasata, keseimbangan ini yang sederhana, maka barulah kita boleh jadi contoh kepada manusia lain. Tapi kalau kita ni boleh jadi ketua ahli sakau, ahli rompak, harta orang ke, harta rakyat ke, saham siapa ke, minyak mentah ke, duit banjir ke, semua disakau, dia tak akan jadi contoh kepada manusia. Kerana Quran yang saya bacakan tadi disambung ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, baru jadi contoh. Sebab tu kalau orang tanya saya sebut semalam kepada di UiTM, anak-anak tanya apa cita-cita, saya kata saya nak tunjuk bahawa ada orang Melayu ni kalau pemimpin, orang Islam yang pemimpin, bukan setakat bercakap soal hidup Melayu dan
berjuang guna Islam tetapi tak menjadi contoh jaga negara sebagai satu amanah membela nasib rakyat terbanyak. Jadi itu supaya orang tengok, oh ada orang Melayu yang bersih dan tidak korup. Ada orang Melayu yang betul-betul jaga dan prihatin nasib orang yang susah dan miskin. Ada orang nak tahu sama ada orang itu duduk, ada tak rumah atau tidak, makan cukup atau tidak, susu bagi anak ada atau tidak, lampin bagi anak yang baru salin ada atau tidak. Dia mesti ada pimpinan atau wakil kita yang memikirkan nasib itu, barulah boleh kita pertahankan semangat keseimbangan ini. Dan kalau itu berlaku dengan akidahnya, dengan akhlaknya, dengan nilainya, barulah jadi syuhada ala nas, contoh kepada manusia. Ingat, bukan contoh kepada orang Islam saja, contoh kepada manusia. Syuhada ala nas, seperti mana Quran itu menjadi petunjuk bukan saja kepada orang Islam, hudan linnas, kepada manusia. Dan kalau itu berlaku, wa yakunan rasulu alaikum syahida, barulah kita boleh yakin bahawa yang akan jadi saksi di akhirat besok itu Rasulullah akan menjadi saksi bagi pihak kita. Tazkirah awal lah ni. Tapi ini saya bercakap dari hati ke hati kerana saya rasa dalam dasar kita saya kena fikir begitu. Tadi sudah Fahmi sebut tentang DNB. DNB ini maknanya connectivity, soal digital technology, soal telekom yang moden, macam-macam. Ini di bawah dalam 5G ini. Ya. Tapi apa pesan kita? Kita tahu jurang kaya miskin kian melebar. Dulu kaya di bandar, miskin di desa. Sekarang ada kaya di bandar, ada miskin ramai juga di bandar. Jadi kalau nak buat apa-apa program yang nak belanja puluh-puluh bilion ringgit ini, pertama, jangan tiris dan bocor. Jangan sakau. Kedua, pastikan kemudahan itu sampai kepada semua rakyat. Kalau tidak macam sekarang ini, 4G ke? Tak sampai. Saya masih jadi wakil di Port Dickson itu setengah 1 bar. Masa itu 4 bar. Keluar sikit 3 bar. Tu 1, 2. Lepas itu hilang. Ini apa bendanya? Ya. Sebab itu saya kata kalau nak buat program ini, siapa pun, apa keputusan kita, pertimbangan ini mesti ada. Kalau tidak, sampai bila tak akan ada keadilan negara kita? Sampai bila pun dasar tukar Perdana Menteri, tukar kerajaan, lebih kurang begitu jugalah. Gunalah apapun, perpaduan ke, Melayu ke, Islam ke, hasilnya lebih kurang begitu juga. Sebab itu kita kena nilai dari segi kesungguhan kita laksanakan dasar dalam tiap bidang. Kalau kita bincang soal kemudahan telefon canggih ini dan connectivity, maka mesti pastikan ia sampai kepada setiap pelosok penduduk rakyat. Jangan pula kalau gedung besar untuk kawasan kaya, semuanya diurus dengan baik. Rumput-rumput semua diarah dengan baik. Kalau main kawasan-kawasan miskin bandar, itu semua selekeh semua. Saya dah bagi tahu, wakil bandaraya pun ada, wakil Datuk Sidah Lab Sekretar pun ada. Nah, tak boleh lagi dah. Saya bila diberi amanah sekarang Perdana Menteri, saya tak nak fikir. Saya tak nak fikir ni merujuk tanda bangunan paling tinggi, gedung paling indah, saya tak peduli. Dah cukup dah. Apa yang saya nak peduli? Saya nak insya-Allah diberi 5 tahun perintah negara ini, ya, ada perubahan pemikiran kita. Di kota-kota kita, baik. Orang yang ada, wang, dia nak buat rumah cantik, berjuta-juta, itu dia buat. Dia nak buat pagar yang cantik, tanaman yang cantik, dia buat. Tapi tanggungjawab kita dalam kerajaan. Nak pastikan. Bukan saja restoran 7 bintang, 5 bintang. Tetapi gerai, warung, itu mesti baik dan indah dan bersih.
termasuk warung tepi jalan jadi Kerinci ini. Kita ada program, saya tambah peruntukan. Kalau susah saya akan gunding dengan Menteri Keuangan. Kita tambah sikit peruntukan, ya, supaya orang kenal Kuala Lumpur ini bukan je restoran terkenal, ya tak apalah. Ya ada uang pergi restoran besar. Tapi rakyat, majoriti rakyat pergi ke gerai, pergi ke warung. Pasal apa warung kita daif sangat. Jadi oleh itu dasar kerajaan sekarang untuk bandar, bermula dengan bandar raya yang sudah ada perancangan, sudah pun ada tindakan ke arah itu. Saya ucap terima kasih. Ini bangun madani, bina tamadun. Madani ini bukan tamadun orang kaya saja, tamadun rakyat, tamadun negara. Saya tak kata madani untuk orang kaya, saya kata negara itu harus madani. Maknanya kalau kita lihat dalam rancangan masa dekat ini, gerai-gerai itu kita harus rubah supaya indah, indah, ada dan bersih dan cantik dan ada seni dia, barulah betul makna keadilan. Kalau tidak, semua orang boleh bercakap, semua boleh janji langit dan bumi, semua boleh janji masuk syurga, boleh garanti. Saya tak pakai itu semua. Kita dinilai dari segi amal kita, tindakan kita dalam semua bidang. Saudara Fahmi, dia bertanggungjawab soal komunikasi, itu dalam bidang dia. Bandaraya dan bandar-bandar, tadi saya di Shah Alam dengan Datuk Bandar, di PPR, Rumah Rakyat. PPR rumah rakyat miskin lah, ya. Dan di Kampung Baru Haikop saya umumkan untuk bangunan-bangunan ini kita dah bagi peruntukan untuk baiki lift. Ini bangunan buat tinggal beberapa tingkat, tapi lift selalu rosak, nak repair lambat. Jadi saya bagi arahan dalam tempoh 3 bulan kerja mesti jalan. Kalau tidak, siapa yang bertanggungjawab, dia jalan. Boleh pilih, lift jalan ataupun yang tanggungjawab jalan. Ada 2 pilihan. Tak boleh tolak ansur bab-bab ini. Orang kata ya saya kasar ke garang, saya tak peduli. Ada amanah kita laksanakan. Ya. Karena kita ada, saya bekerja tengok pegawai-pegawai, tahap kecekapan mereka, kesungguhannya, yang bersih, ramai. Sebab apa kita nak tolak ansur dengan yang 1-2 yang buruk dan rasuah? Buat apa nak pertahankan? Yang sampai menjejas dan mencemar imej yang baik, yang ramai, yang majoriti. Jadi tadi saya umumkan untuk baiki lagi bangunan PPR, bangunan ini, selain daripada yang sudah diluluskan termasuk untuk lift yang akan dikenalikan oleh KPKT, saya luluskan lagi 35 juta ringgit pagi tadi. Ya. Itu untuk khusus untuk rakyat di bawah yang masuk kategori rumah-rumah rakyat. Karena saya tidak mahu umpamanya orang anggap saya jadi ketua negara ini dan tak peduli nasib rakyat. Kita kena pacu pertumbuhan, maknanya bangunan besar, hotel baru, semua dia boleh kita bangunkan. Saya setuju. Datuk Makno pun ada. Dia boleh jaga bab-bab itu. Tetapi kita juga kena faham bahawa pembangunan ini mestilah pembangunan menyeluruh. Itu maksudnya kemampanan. Dalam madani ini, kita mula dengan kemampanan. Sustainability. Kemampanan ini maknanya dia mampan, selesa bagi semua. Sebab itu ada ihsan, ada rahmah, ada amanah dalam konsep pembangunan yang kita terapkan. Jadi saya saja pilih untuk lontarkan idea ini kerana ini program pelaksanaan. Jadi saya kata kota dikenali dari segi apa? Gedungnya, gedung besarnya, ya saya tak salahkan. Orang nak kenalkan Kuala Lumpur dengan gedung. Tapi saya nak orang kenal Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan ini dari segi gerai yang cantik dan bersih kerana majoriti rakyat gudang begitu situ. Gerai itu penuh. Ya. 1000 orang itu malam.
Jadi mengapa layanan ni tak setimpal? Dan taman-tamannya. Taman hijau yang saya dah lancarkan baru-baru ini di Kuala Lumpur. Tapi di tiap lusuk mesti ada. Kelulusan untuk Gunung Baru. Memang sejak saya ambil alih kerajaan, saya beku banyak projek-projek baru. Saya beku semua dulu. Semalam dibentang pelan struktur Kuala Lumpur. Jadi banyak orang marah. Tokoh-tokoh besar semua marah pada saya. Beku. Tapi saya beku sebab saya nak kelulusan kita itu mesti ikut kerangka pemikiran baru kita. Apa dia? Kalau kamu buat projek besar, untungnya kata 7 juta atau bilion, silakan. Tetapi mesti ada projek yang kamu lakukan untuk bantu kalangan yang berpendapatan rendah. Kalau tidak sampai bila? Kerajaan tak mampu nak belanja keseluruhan dia untuk rakyat berpendapatan rendah, rumah-rumah. Jadi kalau kita luluskan satu tapak, dia ada 10 ekar, dia dapat 7 ekar untuk projek harga tinggi, satu flat 3, 5, 10 juta itu dia buat. Kita jangan halang. Tetapi syaratkan supaya ada projek bagi faedah rakyat biasa. Kalau tidak, orang miskin tak boleh duduk di Kuala Lumpur. Kalau tak ada perubahan dadak begini, orang miskin kena balik Corot Okun.